Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada para pelajar yang cikgu kasihi, yang cikgu sayangi semua. Baiklah, apa khabar anak anda semua? Cikgu mengharapkan anak anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat walaupun di mana pun anda semua berada. Baiklah, seperti mana yang kita semua tahu, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara ataupun seluruh dunia sebenarnya telah menyebabkan pembelajaran secara bersemuka antara guru dengan pelajar tidak dapat diteruskan. Oleh itu, cikgu bagi pihak sekolah mengambil inisiatif untuk melakukan pembelajaran secara dalam talian ataupun melalui rakaman video seperti yang cikgu lakukan sekarang. Okey, baiklah, pelajar-pelajar tingkatan 3, seperti mana kita tahu dalam subjek Bahasa Melayu yang cikgu ingin ajarkan pada hari ini, cikgu ingin mengajar tentang topik Sebelum itu, tunggu, cikgu tidak ingin memberitahu topik apa yang cikgu hendak mengajar terlebih dahulu. Sebaliknya, cikgu akan melakukan satu aktiviti dengan anak anda semua. Sebab apa? Sebab cikgu tahu anak anda semua minat untuk melakukan aktiviti, kan? Okey, baiklah. Aktiviti kita ialah mari kita mengenali nama-nama haiwan. Nama haiwan. Okey, baiklah, kita tengok apa haiwan tersebut. Okey, haiwan yang pertama ialah obor-obor. Mari sebut sekali lagi dengan cikgu. Obor-obor. Okey, baiklah. Haiwan yang kedua, rama-rama. Okey, cikgu ulang. Rama-rama. Haiwan yang ketiga ialah biri-biri. Cikgu ulang sekali lagi. Biri-biri. Okey, daripada rajah ketiga-tiga rajah tadi, yang pertama iaitu obor-obor, rama-rama, dan yang ketiga ialah biri-biri. Cikgu yakin dah pasti anda semua mesti tertanya-tanya, mengapa cikgu melakukan aktiviti ini sedangkan cikgu mengajar subjek Bahasa Melayu? Apa kaitannya? Okey, baiklah, sebenarnya ada kaitannya. Mengapa cikgu memperkenalkan nama haiwan ini? Jika anda lihat, haiwan ini yang pertama obor-obor. Perkataan yang sama, rama-rama. Perkataan yang sama. Digandakan. Biri-biri. Digandakan. Okey, baiklah. Jadi, apa yang cikgu ingin mengajar anak anda semua ataupun topik pembelajaran pada hari ini ialah kata ganda. Baiklah. Okey, kata ganda. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran tentang kata ganda, cikgu ingin terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan tentang objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Okey, baiklah, yang pertama, di akhir pembelajaran, pelajar-pelajar semua dapat menyenaraikan 3 jenis kata ganda dalam Bahasa Melayu dengan tepat. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran yang kedua yang ingin dicapai ialah pelajar dapat menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Okey, cikgu ulang, mengikut konteks dengan betul. Okey, baiklah, kita teruskan pembelajaran dengan definisi kata ganda. Apa itu kata ganda? Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar. Sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan ataupun tanpa imbuhan. Okey, itulah definisi kata ganda. Pelajar-pelajar perlu fahami ya, kerana di akhir pembelajaran pada hari ini ada soalan pengukuhan yang cikgu sediakan. Baiklah. Terdapat 3 jenis kata ganda di dalam Bahasa Melayu, iaitu yang pertama, kata ganda penuh, yang kedua, kata ganda separa, dan yang ketiga, kata ganda berentak. Baiklah, cikgu ulang. 3 jenis kata ganda dalam Bahasa Melayu ialah kata ganda penuh, yang kedua, kata ganda separa, dan yang ketiga ialah kata ganda berentak. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, marilah kita mengenali tentang jenis kata ganda yang pertama, iaitu kata ganda penuh. Definisi yang diberikan di sini ialah kata ganda penuh ialah kata ganda yang melibatkan
proses penggandaan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Baiklah, cikgu bagi contoh. Bagi kata ganda penuh ialah yang pertama, meja, meja. Okey, kalau pelajar lihat di sini, meja ini digandakan secara penuh. Tiada satu pun aspek yang digugurkan. Okey, meja, meja. Yang kedua ialah rumah, rumah. Yang ketiga ialah budak, budak. Dan yang keempat ialah amalan, amalan. Okey, kita pergi kepada kata ganda yang kedua. Kata ganda separa. Baiklah, kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami proses penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar tersebut boleh terdiri dari kata tunggal ataupun kata terbitan. Contohnya, daripada kata dasar lelaki digandakan secara separa menjadi lelaki. Yang kedua, pohon menjadi pepohon. Yang ketiga, gelang menjadi gegelang. Yang keempat, berlari menjadi berlari-lari. Baiklah. Kata ganda yang ketiga ialah kata ganda berentak. Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami proses penggandaan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Secara umumnya terdapat 3 jenis pengulangan bunyi, iaitu yang pertama, pengulangan vokal. Contohnya, kuih muih dan hiruk piruk. Seperti yang kita dapat lihat, di dalam contoh yang pertama iaitu kuih muih, berlakunya pengulangan vokal U dan vokal I. Yang kedua ialah pengulangan konsonan. Contohnya, batu batan. Dan yang kedua ialah dolak dalik. Dalam contoh ini, berlakunya pengulangan konsonan B dan T bagi contoh yang bersama. Ya, maafkan saya. Bagi contoh yang pertama dan bagi contoh yang kedua, dolak dalik, berlakunya pengulangan 3 konsonan, iaitu konsonan D, konsonan L dan konsonan K. Yang ketiga, berlakunya pengulangan bebas. Contohnya, anak pinak dan ulang alik. Berlakunya pengulangan vokal dan konsonan secara serentak. Contohnya, anak pinak, berlakunya pengulangan konsonan N dan K serta berlakunya juga pengulangan vokal A. Okey, kita sudah mengenali jenis-jenis kata ganda iaitu terdapatnya 3. Yang pertama, kata ganda penuh, kata ganda separa dan yang ketiga ialah kata ganda berentak. Jadi sekarang marilah kita meneliti kesalahan yang sering berlaku apabila penutur bahasa Melayu menggunakan kata ganda. Kesalahan penggunaan kata ganda. Jika kata bilangan seperti semua, beberapa, banyak dan sebagainya digunakan, kata selepasnya tidak perlu digandakan kerana kata bilangan tersebut sudah membawa maksud yang jamak. Contohnya, semua murid-murid sedang berhimpun di padang. Ayat ini dikira salah kerana perkataan ataupun kata bilangan semua sudah membawa maksud yang jamak. Jadi, perkataan murid-murid tidak diperlukan lagi. Untuk B, bagi jawapan yang betul sepatutnya semua murid sedang berhimpun di padang. Kesalahan yang kedua. Kata ganda separa yang membawa maksud jamak tidak boleh digandakan lagi. Contoh yang salah, taman itu dipenuhi pepohon-pepohon rendang. Baiklah, kata ganda separa pepohon sudah membawa maksud yang jamak ataupun sudah membawa maksud yang ramai. Maka ia tidak perlu lagi digandakan secara penuh sekali lagi.
Baiklah, jawapan yang betul sepatutnya taman itu dipenuhi pepohon rendang. Okey, baiklah. Sudah tamat pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, cikgu ingin memberikan soalan pengukuhan kepada para pelajar semua. Soalan pengukuhan. Terdapat 3 soalan dan cikgu bagi masa dalam 2 minit untuk anda semua menyediakan jawapan dan kita akan menyemaknya selepas ini. Masa untuk menyediakan jawapan bermula daripada sekarang. Baiklah, terima kasih kepada pelajar-pelajar semua kerana memberikan kerjasama. Marilah kita menyemak sama-sama jawapan bagi soalan-soalan ini. Bagi soalan yang pertama, senaraikan 3 jenis kata ganda di dalam bahasa Melayu. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan, terdapat 3 kata ganda iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Soalan yang kedua, nyatakan 3 jenis pengulangan yang berlaku dalam kata ganda berentak. Seperti yang sudah dinyatakan, jawapannya ialah yang pertama, pengulangan vokal. Contohnya, kuih muih. Yang kedua, berlakunya pengulangan konsonan seperti batu batan. Yang ketiga, berlakunya pengulangan bebas seperti anak pinak. Soalan yang ketiga, pernyataannya, semua murid-murid sedang berhimpun di padang. Jelaskan mengapa penggunaan kata ganda di dalam ayat di atas adalah salah. Jawapannya, sila semak pelajar-pelajar semua. Jika kata bilangan seperti semua, beberapa, banyak dan sebagainya digunakan kata selepasnya, tidak perlu digandakan kerana kata bilangan tersebut sudah membawa maksud yang jamak. Okey, sila semak. Berapakah? Adakah jawapan anda buat tersebut adalah betul ataupun salah? Jadi sekian itu saja daripada cikgu untuk pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Sebelum cikgu menamatkan pengajaran ataupun topik kita pada hari ini, cikgu ingin rumuskan apa yang telah kita belajar sama-sama pada hari ini. Baiklah, kita belajar tentang kata ganda. Definisi kata ganda, secara umum kata ganda ialah kata yang digandakan kata dasarnya. Sama ada kata dasarnya ialah dasar tunggal atau maupun kata dasar berimbuhan. Yang kedua, terdapat 3 jenis kata ganda, iaitu yang pertama, kata ganda penuh, kata ganda separa dan yang ketiga ialah kata ganda berentak. Baiklah. Yang ketiga ialah cikgu ingin menyimpulkan bahawa terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kata ganda dalam konteks ayat. Yang pertama, antara contohnya ialah yang pertama, jika kata bilangan seperti semua dan yang lain dan sebagainya yang membawa maksud jamak, maka kata ganda tidak perlu dihadirkan selepas kata tersebut. Yang kedua, kata ganda separa yang sudah membawa maksud jamak tidak boleh digandakan lagi. Contohnya, daripada pepohon tidak boleh digandakan menjadi pepohon-pepohon. Tidak boleh. Okey, baiklah. Sekian itu saja daripada cikgu. Cikgu harapkan apa yang cikgu ajar pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak anda, kepada pelajar-pelajar semua. Jika ada masalah yang ingin dilaporkan ataupun ada masalah dari segi rangkaian internet, masalah kewangan ataupun sebagainya, anda semua boleh berhubung secara personal atau secara peribadi dengan saya. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.